Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam go to impossible. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada malam ini, rakan-rakan yang saya hormati lagi kasihi sekalian, kita akan teruskan lagi ya. Cuma bezanya malam ini saya berada di luar, saya tidak berada di rumah. Saya ada di rumah Abah. Jadi adalah dari segi setting untuk live event tu tak dapatlah kita teruskan malam ini. InsyaAllah nanti kita mintalah rakan-rakan untuk compile dalam bentuk video nanti ya, untuk dimasukkan ke dalam YouTube di Akademi TBST YouTube. InsyaAllah malam ini kita teruskan lagi sambungan ya. Malam ini masih lagi tidak mengikut jadual. Sepatutnya malam ini kita dah melangkau dah. Tak apa, saya perlahan-lahan kita mengikut jadual lah. Malam ini sepatutnya dah masuk kepada tajuk HT dah malam ni. Maksud HT. Untuk bahagian saya ni, saya akan cuba habiskan juga sebelum 31 Januari. Akan itulah perlahan-lahan lah. Tak sempat juga nak rally. Ingat hari tu boleh rally ya. Bila melibatkan banyak rutin-rutin harian tu, kita slow-slowkan sikit lah. Rakan-rakan, sekejap ya. Sempat juga saya screenshot sedikit-sedikit lah di komputer Abah ni lah. Di komputer Abah. Untuk pembelajaran kita pada malam ini. Maknanya taklah kita straight pada voice saja ya. Saya ada juga buat screenshot sikit-sikit lah. Nanti insyaAllah nanti kita bila ada pertanyaan daripada rakan-rakan tentang HSJ akhir ini, nanti kita sambung semula lah hari esok ke sebelum kita masuk pada tajuk seterusnya ya. Seperti mana pada tajuk itu HSJ akhir. Saya ni straight je lah. Straight to the point je lah. HSJ akhir, bila kita melibatkan HSJ awal, baru-baru ini kita melibatkan HSJ penyambung. Daripada untuk bahagian HSJ akhir, HSJ fungsi ni fungsi kategori dan fungsi HSJ ni, rakan-rakan bila diperhatikan daripada muzakarah saya yang lepas tentang HSJ awal dan HSJ penyambung, semua HSJ awal dan HSJ penyambung itu mempunyai dia perlu kepada gabungan. Begitulah. Tak berapa tersusun ayat saya. Lebih pada begitulah. Bila kata kategori ataupun fungsi HSJ ni kepada HSJ awal, kepada HSJ penyambung, dan pada malam ini pada HSJ akhir,
sebenarnya bila melibatkan kategori ini, dia memerlukan gabungan. Dia memerlukan untuk menjelaskan HSG awal, dia ada gabungan dia. Rakan-rakan lihat video saya sebelum ini. Untuk menentukan HSG penyambung, dia ada gabungan dia. Begitu. HSG penyambung sudah tentu dia menyambung daripada HSG awal. Dia mesti bergabung dengan HSG awal. Jadi apabila melibatkan HSG akhir, dia juga perlukan gabungan untuk menentukan sama ada dia adalah HSG akhir. Begitu. Rakan-rakan telah belajar HSG volume, apa sifat dia. HSG shadow, apa sifat dia. HSG TKU dominant, apa sifat dia. HSG laut tenang, kemudian HSG zone A, kemudian HSG TKT. Semua tu dia ada sifat-sifat dia. Jadi bila kita masuk pada kategori dan fungsi HSG awal, HSG penyambung dan HSG akhir, semua HSG yang kita dah belajar tu dia perlukan kita gabung. Gabung tu kita bukan gabung saja-saja. Kita gabung tu kita lihat sifat yang market lakukan. Apa sifat yang market sering ulang-ulang buat. Kita kita lihat, kita asingkan satu persatu. Dan daripada asingkan satu persatu itu kita dapat apa sifat dia. Contohnya HSG awal. HSG awal baru-baru ini dia perlukan sifat-sifat dia. Apa gabungan-gabungan dia. HSG penyambung dia ada sifat-sifat dia. Apa yang dia gabungkan untuk menjadikan dia HSG penyambung. Sama juga seperti HSG akhir ini. Begitu. Nanti dalam esok ataupun lusa saya akan masuk terus pada gabungan HSG. Kita gabungkan semua sekali antara HSG awal, HSG penyambung, HSG akhir untuk membentuk satu perjalanan yang dipanggil HHT. Begitu. So rakan-rakan yang saya hormati, kasihi, bila melibatkan HSG akhir ini, yang pertama saya nak ingatkan kepada rakan-rakan, bila kata HSG akhir, HSG akhir ini pada masa kejadian, contohnya HSG volumes, contohnya lagi HSG shadow. Ada dua HSG akhir, iaitu HSG volumes, kemudian HSG shadow. Pada masa kejadian, apabila berlaku HSG akhir ini, sama ada HSG shadow ataupun HSG volume, apabila berlaku begitu pada masa kejadian, ia ialah isyarat sahaja. Ia pada masa kejadian, ia adalah isyarat akhir perjalanan. Begitu. Perjalanan ni perjalanan apa? Perjalanan ini ialah perjalanan HHT ataupun perjalanan yang dimulakan oleh HSG awal dan HSG penyambung. Senang kata, ini dia isyarat mengakhirkan arah H1. Nampak? Ingat apabila pada masa kejadian, ia menjadi isyarat. Kemudian apabila berlaku gabungan dengan bentuk market, trade kefahaman contohnya, gabungan HSG awal yang baru. Contohlah ini contoh . Dan bila kita nampak pula, kita lihat dari segi kedudukannya bagaimana, barulah kita boleh tentukan sama ada ia adalah isyarat ataupun ia benar-benar akhir. Dia boleh jadi dua. Dia boleh jadi isyarat dan dia benar-benar HSG akhir. Begitu. Jadi pada sebelum-sebelum ini, kerana HSG akhir ini melibatkan HSG volume dan HSG shadow, sebelum-sebelum ini banyak
kita kita dengar tentang HHJ volume dan HHJ shadow apabila price melepasi. Apabila price melepasi, kita considerkan dia sebagai batal. Tapi sebenarnya apa yang saya perhatikan, dia bukan setakat price melepasi. Dia boleh jadi price melepasi, dia masuk semula. Kemudian dia tukar arah, nampak tak? Dia buat HHJ awal, dia buat HHJ penyambung, dia tukar arah. Dia boleh jadi begitu. Dia boleh jadi dia melepasi dan dia terus sambung perjalanan. Jadi daripada konsep asas itu, kita perlu melihat pada satu perkara yang lebih detail yang dilakukan oleh market. Okey, contohnya dari segi kedudukan. Okey, dari segi kedudukan, dari segi bentuk perjalanan market yang dimulakan, yang disambungkan oleh apa? Begitu. Kan gitu. Okey. Jadi kita teruslah. Itu lebih pada mukadimah lah. Saya pun tak nak banyak sangat mukadimahnya. Kita teruslah. Sebentar ya. Saya datangkan kepada rakan-rakan apa yang boleh dikongsikan bersama di dalam muzakarah 4.4.3 HHJ akhir ini. Okey, itu yang pertama, isyarat valid. Isyarat valid yang pertama ini kita gabungkan dia dengan masa dan kedudukan. Kita gabungkan isyarat valid ni bila kata ada sehingga akhir US. Ini melibatkan masa. Okey. Kemudian bila kata HH1 low ataupun HH1 high, ini melibatkan kedudukan. Jadi antara isyarat valid HHJ akhir, kita gabungkan hari yang ada HHJ akhir itu dengannya masa dan kedudukan market. Okey, baik. Jadi saya bacakan ayat itu. Yang mana yang pertamanya, sehingga akhir US, hari semasa yang terbentuknya isyarat HHJ akhir. Okey, katakan perjalanan buy yang bersambung-sambung daripada HHJ awal di bawah, okey. Kemudian bersambung dengan HHJ penyambung. HHJ penyambung tu bersambung-sambung lagi. Okey, contohlah begitu. Tiba-tiba ada HHJ akhir pada suatu hari. Pada semasa kejadian, pada berlakunya HHJ akhir yang terjadi pada waktu itu, ia ialah hanya isyarat sahaja. Sehingga bila kita biarkan market tersebut sehingga close market hari semasa, dan kita nampak close itu market hari semasa tu lebih low daripada HH1 high semalam. Dia lebih low daripada HH1 high semalam. Jadi ini menunjukkan HHJ akhir ini bila dia lebih low daripada HH1 high semalam, close pada hari yang terjadinya HHJ akhir ini, ia lazimnya menunjukkan keberulangan sifat market untuk valid. Begitu. Sama juga, contohnya market perjalanan arah HH1-nya ialah sell. Dia sell, kemudian dia membuat HHJ akhir. Pada masa HHJ, pada hari semasa HHJ akhir sell itu, tiba-tiba selepas kita biarkan sedikit pada hari, hanya pada hari tersebut, market naik sikit, kemudian close sahaja hari itu yang ada HHJ akhir sell itu, dia lebih high daripada
H1 low semalam. Bila dia lebih high daripada H1 low semalam, ini menunjukkan lazim market membuat isyarat value untuk mengakhirkan perjalanan arah H1. Begitu. Ini kita gabungkan, saya ulang, gabungkan dari segi apa tu HSJ akhir yang bergabung dengan masa, okey, dan yang bergabung dengan kedudukan di dalam market. Okey, sekejap lagi saya hantarkan screenshot kepada rakan-rakan. Saya nak hantar screenshot yang terbaru lah. Yang terbaru ni banyak HSJ apa akhir, HSJ untuk kita nak tengok mana yang valid, mana yang tak valid. Sekejap maaf maklumlah, tercari-cari juga Okey, lihat HSJ volume yang berlaku pada 12 Disember. Dia HSJ volume tu pada masa kejadian itu ialah isyarat akhir, isyarat untuk HSJ akhir. HSJ volume itu dia berlaku pada jam 8, 9, 10 malam pada jam 10 malam. Dan 11 malam dia 11 malam dan sehingga selepas itu cuba nampak dan last kali itu kita nampak dia close di bawah H1 high semalam. Nampak Ini satu keadaan ada market tu dia terus pergi ke atas, kemudian dia turun ke bawah dan dia close tu lebih bawah daripada H1 high semalam. Ini menunjukkan satu isyarat gabungan tentang masa, kedudukan dan HSJ akhir ini. Lazimnya apabila ada gabungan yang begini, dia menunjukkan isyarat untuk mengakhirkan perjalanan arah H1. Ini market lebih kurang yang terbaru juga 12 Disember baru-baru ini Saya datangkan lagi contoh pada rakan-rakan. Saya datangkan lagi contoh pada rakan-rakan tentang HSJ volume, tentang yang ini sajalah dulu yang ini saja, tentang kedudukan dulu. Apabila dia close di bawah H1 high semalam kita nampak apabila ada, yang penting kita nampak ada gabungan ada gabungan yang menunjukkan dia mengakhirkan perjalanan. Kemudian yang paling penting kita nampak teori HH1 tu ada. Tapi ini saya tunjukkan dari segi kedudukan dan masa dulu Okey cuba lihat lagi market pada 29 Disember tu Market 29 Disember itu sebenarnya dia market ni dia dah buat perjalanan buy daripada arah HH1 yang dimulakan dari HSJ TKU dominant lagi pada 17 Disember. Jadi pada 29 Disember ni, dalam perjalanan ini, inilah isyarat yang menunjukkan isyarat candle yang paling besar di dalam trend perjalanan ini. Dia buat pot begitu. Jadi bila kita ukur, ini sebenarnya kita nak ukur dia punya kekuatan untuk dia balas mula. Okey. Cuba perhati hari sebelumnya di 26 Disember tu, market perjalanan dia buy. Okey, perjalanan dia buy. Okey, jadi untuk penentuan HSJ akhir kita perlu dengan HH1 high lah. Jadi HH1 high 26 Disember. Apabila terbentuk HSJ akhir di 29 Disember. Nampak tak? HSJ akhir di 29 Disember dia terbentuk dengan HSJ volume
pada jam 5 petang pada jam 5 petang. Itu isyarat Nampak tak ada candle yang lebih lagi daripada high candle HSJ volume. Kalau dulu, kalau kita nampak dia lebih daripada high candle HSJ volume, kita dah takut dah, kita dah terus padam position. Nampak Tapi sebenarnya masa amat menentukan. Bila kata masa ni, sehingga akhir US Open tu melibatkan masa lah. Okey, nampak Kemudian cuba lihat kedudukan. Market itu dia bawah lagi. Close pada hari 29 Disember itu, dia di bawah lagi daripada H1 high 26 Disember. Nampak keadaan itu. Saya datangkan lagi contoh kepada rakan-rakan yang valid dulu. Nanti saya tunjuklah yang tidak valid, yang berdasarkan masa dan kedudukan market ini. Begitu. Saya datangkan lagi contoh kepada rakan-rakan sekalian. Okey? Okey, saya datangkan lagi contoh berdasarkan gabungan dengan masa dan kedudukan ini pada market 3 Disember dalam screenshot itu. Cuba lihat. Pada 3 Disember itu, market membentuk HSJ volume. Ni dah terang, terang lagi bersuluh. Okey. Pada masa kejadian, iaitu HSJ volume itu, dia berlaku pada jam 4 petang. Dia berlaku pada jam 4 petang HSJ volume tu. Okey. Jadi, bila terjadi begitu, pada masa 4 petang tu, dia isyarat akhir. Dengar anak saudara menangis, anak buah. Maklumlah, bila ramai-ramai ni, biasalah. Kami keluarga yang besar. Okey, nampak sehingga akhir US Open 3 Disember itu, sehingga akhir US Open 3 Disember itu, dia lebih high daripada H1 low 2 Disember. Nampak keadaan itu menunjukkan pada ketika ini rakan-rakan dah boleh nampak ia adalah antara isyarat awal HSJ volume ini valid. Dia valid. Dia valid tu, dia mengeluarkan isyarat tu sebenarnya melebihi 50%. Lebih kurang begitulah kita bayangkan dalam bentuk persen. Nampak keadaan itu. Saya datangkan banyak contoh untuk market-market semasa yang menunjukkan valid valid tukar perjalanan. Okey, valid tukar perjalanan. Jadi rakan-rakan nampak berdasarkan kedudukan, berdasarkan masa, kita boleh bezakan tentang HSJ volume yang valid ataupun yang tidak valid. Sekejap lagi saya datangkan yang tidak valid pula berdasarkan kedudukan ini. Okey, perhati lagi rakan-rakan. HSJ akhir ini HSJ akhir ni boleh jadi HSJ shadow pun boleh HSJ shadow, HSJ volume. Setakat ini banyak saya tunjukkan, setakat ini HSJ volume nampak tak pada 6 November 6 November nampak tak H1 low semalam. H1 low semalamnya di 5 November. Okey. HSJ volume besar ke arah sell Kemudian sehingga akhir US Open 6 November, price tu dia berada di atas. Lebih high daripada H1 low semalam ni. Jadi ini menunjukkan isyarat
ini menunjukkan isyarat lazimnya market ini valid. Dan kita perlu tunggulah enjin untuk menukarkan perjalanan. Yang penting kita tahu enjin menukarkan perjalanan itu ada enjin mula, enjin awal perjalanan. Contohnya dengan HSJ TKU dominan ke, HSJ laut tenang ke, HSJ TKT ke, contoh ya. Okey, rakan-rakan nampak keadaan itu. Saya datangkan contoh. Yang mana rakan-rakan dari segi kedudukan dan masa ini kadang-kadang juga kita boleh nampak contoh pada 6 November dengan HH1 low 5 November market ni dia sell, dia keluarkan HSJ volume. Kadang tu dia boleh 6 November tu dia close di bawah, tetapi 7 Disember tu dia close mula di atas HH1 low penanda aras 5 November. Dengan syarat dia ada pula HSJ laut tenang. Kerana apa HSJ laut tenang ni? Dia membawa market ke satu kawasan. Dia memang tujuan HSJ laut tenang ni dia membawa market ke satu kawasan, dan dia membawa isyarat market akan kuat. Nampak contoh ini nampak keadaan ini. Sebenarnya kita dah nampak market ni nak ke buy. Contohnya pada 11 November itu isyaratnya telah ditunjukkan pada 6 November lagi sebenarnya. Begitu. Inilah bila kita cuba mahirkan market, sifat-sifat market ini yang berulang-ulang. Market ni dia buat sifat dia yang berulang-ulang. Bila kita mahirkan 2-3 hari ke hadapan pun kita boleh yakin dan jelas tentang perjalanan yang akan dilakukan. Begitu. Okey, rakan-rakan nampak saya datangkan lagi contoh HSJ volume ataupun HSJ shadow yang valid. Okey. Okey rakan-rakan, cuba perhati lagi. 23 Oktober. Nampak tak? Nampak tak isyarat HSJ shadow HSJ shadow yang berlaku pada 23 Oktober. Cuba perhatikan H1 low semalam. Market sebelum ini market menurun market arah H1 dia menurun. Ada isyarat HSJ awal bila dah berlaku dan dia confirm, dia bukan lagi isyarat. Dia ada HSJ awal, dia ada HSJ penyambung, kemudian dia buat HSJ akhir dengan isyarat yang kita nampak di sini, dengan isyarat gabungan pada kedudukan dan masa, sehingga akhir US Open 23 Oktober dia lebih high daripada HH1 high semalam 22 Oktober. Okey, nampak tak? Nampak tak keadaan itu? Market dia terus kuat. Dia terus kuat. Tapi sebenarnya kalau kita nak tengok sehingga itu, sehingga ni kalau market terus kuat macam di 23 Oktober ni, jawabnya kita masuk di 24 Oktober. Nampak tak keadaan itu? Nampak, tapi sekarang ni kita dah nampak ada HSJ Zone A, ada HSJ Laut Tenang Type 1. Nampak HSJ TKT pun ada. Nampak jadi keadaan ini sebenarnya kita dah nampak market nak kuat tu, kita dah nampak nak putar arah tu bagaimana. Lebih kurang begitulah. Rakan-rakan. Okey, nampak So, saya tunjukkan lagi lah. Saya macam tak puas hatilah. Mungkin rakan-rakan ada lagi yang tidak nampak. Ada lagi yang tidak nampak. Okey, saya datangkan lagi contoh HSJ volume. HSJ volume ataupun HSJ shadow. Sama je dua tu sebab dia dalam kategori HSJ akhir. Cuba lihat. Yang saya hantarkan pada 16 Oktober itu. Pada hari 16 Oktober itu terbentuknya HSJ volume dengan gabungan HSJ shadow. Cuba perhati HH1 low semalamnya di 15 Oktober. Okey.
pada 15 Oktober itu H1 low tu, cuba perhati, sehingga akhir US 16 Oktober. Nampak tak? Price lebih high daripada H1 low semalamnya 15 Oktober dengan kehadiran HSG akhir pada 16 Oktober tu. Senang kata, pada hari semasa terjadinya HSG akhir, contohnya market sebelum ni perjalanan dia sell. Okey. Tiba-tiba pada hari semasa terjadinya HSG akhir, dia lebih high daripada H1 low semalam sehingga akhir US Open hari semasa. Begitu. Macam 16 Oktober inilah. Nampak tak? Close 16 Oktober tu, akhir US tu, pada jam berapa tu? Pada jam 5 pagi, 6 pagi. Lebih kurang begitulah. Pada jam ini Oktober Oktober ni 5 pagi, 5 pagi mulanya ni. Betul kan saya Abang Zaid? Ada masa-masa saya pun rasa tak silap saya ini. Kalau di FX Open, dia close 4 pagi, dia mula di 17 Oktober tu dengan 5 pagi. Yang di close sehingga 4 pagi, 16 Oktober ni, dia lebih high daripada H1 low semalamnya 15 Oktober. Cuba perhati nampak keadaan itu. Okey. Nampak keadaan itu jadi rakan-rakan, kita take 5 lah sekejap. Kita take 5 sekejap. Bolehlah kalau nak bertanya sikit-sikit, nak bersilaturahim sikit-sikit, begitulah. Kita take 5 sekejap. Kita cuba habiskan dalam 11 suku ke, begitulah, 11.5 ke, kita cuba habiskan. Untuk isyarat HSG akhir ini kita take 5 dulu boleh tahan juga Sebenarnya semua peralatan tu di rumah di rumah. Lepas tu bila nak buat pada komputer yang baru ni, dia memang terkiar-kiar sedikit. Tapi tak apalah, kita cuba sebaik mungkin insya-Allah. Okey, kita take 5 Okey, kita sambung tentang HSG akhir ni. Ada beberapa lagi lah. Ada beberapa lagi isyarat-isyarat ni selain daripada kedudukan dan masa. Isyarat-isyarat valid dan batal saya datangkan, dan saya ni sebenarnya tertinggal nota ni. Tertinggal nota, tapi tak apalah. Sekiranya ada masa-masa nanti kita ni berperingkat lah Okey, saya datangkan kepada rakan-rakan terus sahajalah supaya rakan-rakan boleh lihat boleh lihat ini antara yang berada di dalam minda saya lah. Antara yang berada di dalam minda saya berdasarkan contoh-contoh berulang Okey, kita lihat antara isyarat valid dia lagi nombor 2 selepas pembentukan HSG akhir di kedudukan exit port. Ni lazim juga berlaku market dibalas songsang oleh HSG TKT. Seperti mana yang rakan-rakan faham, apabila market exit port ni ialah market satu hala. Apabila berlaku TKU ke, TKU dominan ke, ada HSG laut tenang ke dengan arah songsang, jangan follow. Jangan follow arah songsang itu. Sebab market kuat market kuat satu arah bila exit port. Tetapi apabila diperhatikan secara terperinci tentang market exit port yang boleh dilawan, ada market yang ada bentuk HSG yang boleh melawan. Boleh melawan market exit port lazimnya apabila dia dah exit port, dia buat isyarat HSG akhir. Contohnya HSG volume ke, HSG laut tenang ke, tiba-tiba keesokan harinya market membalas dengan HSG TKT. Jaga-jaga. Itu bukan market repair. Bila ada HSG TKT, katakan market pada hari semalam exit kuat ke sell. Dalam exit kuat ke sell tu ada HSG volume
ada HSG volume, ada HSG shadow, katakan begitu. Tiba-tiba pada hari ini, pagi ini, market buat menaik bertangga-tangga, kemudian buat HSG laut tenang, kemudian buat arah ke atas. Itu HSG TKT. Dia bergabung dengan HSG laut tenang, dia bergabung dengan HSG volume dan HSG shadow isyarat sell semalamnya. Lazimnya, bila jadi begitu, itu bukan market repair rakan-rakan. Rakan-rakan perlu jelas dengan HSG TKT. Apabila ada HSG TKT, selepas market exit port, walaupun kita tahu market exit port itu market kuat, kita tak boleh lawan. Tetapi, dia ada kecuali. Dan market ni jarang juga berlaku. Ada kalau tahun lepasnya ada, boleh bilang je yang berlaku, yang dilawan condition market exit port ni dengan HSG TKT. Contohnya rakan-rakan boleh lihat di awal tahun di awal tahun 2014 market exit port ke arah sell, tak silap saya hari tu kemudian dia balas mula dengan HSG TKT, market putar arah. Okey, saya beri contoh ini kita dah muzakarahkan baru ni tentang market HSG TKT Okey, tengok contoh market yang exit port. Market exit port di 13 Januari 2014. Isyarat, kalau kita lihat isyarat dengan kedudukan dan masa, itu menunjukkan dia exit port ke arah sell tu. Okey, menunjukkan dia batal untuk putar arah. Dia batal untuk putar arah. Kerana apa? Untuk putar arah lazimnya, bila berlaku HSG akhir, market dia masuk semula ke HH1 low semalamnya di 10 Januari. Nampak tak line HH1 low yang saya tandakan warna kuning tu Yang warna kuning tu, saya warnakan garisan warna kuning tu sepatutnya sehingga akhir US 13 Januari kalau kita lihat kedudukan market dan masa sehingga akhir US tu sepatutnya dia berada di atas HH1 low 10 Januari. Tetapi market ni tetap putar arah. Kenapa? Kita kena tanyalah kenapa. Oh, ada HSG TKT. Market HSG TKT ini apabila dia berlaku pada kedudukan exit port yang dia songsang, dia bukan market repair. Dia ialah perjalanan. Dia ialah perjalanan arah HH1. Nampak jadi ini menunjukkan HSG akhir yang berlaku pada 13 Januari ini disambung oleh HSG awal, HSG TKT. Nampak tak? Dia balik-balik pun sifir dia sama. Sifir dia P-mai tang tu. Lebih kurang begitu. Nampak keadaan ini. Tapi rakan-rakan, katakan berlaku HSG laut tenang di 14 Januari selepas HSG volume, katakanlah. Dia berlaku, dia tidak ada market menaik bertangga-tangga. Okey, dia terus buat HSG laut tenang. Itu kalau dia buat HSG laut tenang kemudian dia buat arah ke atas. Jangan masuk buy. Kerana apa? Banyak berlaku bila kedudukan exit port, buy daripada HSG laut tenang yang dah di exit port tu hanya market repair. Nampak dia sering berlaku dalam sideway market ada trend, dia sering berlaku bentuk TKL, dia balas mula selepas tu. Hati-hati. Tapi bila ada HSG TKT yang songsang, itu bukan market repair. Itu ialah perjalanan. Nampak keadaan itu. Sama juga yang berlaku di 20 Januari. Rakan-rakan boleh lihat 20 Januari itu juga ialah HSG TKT. Dia exit port Kemudian ada HSG akhir. HSG volume di 20 Januari. Kemudian dia balas dengan TKU biasa.
Okey, dia buat tiket 3 candle berlawanan songsang, itu tak kuat lagi. Tiba-tiba dia naik bertangga-tangga. Bertangga. Kemudian dia buat HSJ Laut Tenang. Confirm bentuk TKT. Dan selepas itu market 21, 22 Januari tu dia terus berada di atas HSJ Laut Tenang TKT tu. Nampak ya? Jadi bila jadi begini, dia bukan repair market. Rakan-rakan perlu jelas. Betul, exit port jangan lawan. Tetapi bila kita set di dalam minda kita jangan lawan, bila berlaku HSJ TKT ni, kita kena lawan. Bila berlaku HSJ TKT. Kalau kita tetap juga membuat sell, bila exit port ni, bila berlaku HSJ TKT, katakan exit port ke sell, kemudian berlaku HSJ TKT ke buy. Okay, kita menganggapkan dia tu market repair. Kita terus ikut arah sell. Memang silap-silap lama juga. Perlu tengok lah. Kita perlu tengok perjalanan HSH1 tu bagaimana. Itu nanti saya cerita lain lah. Sebenarnya kita cerita perkara yang detail bentuk market. Tetapi secara kasarnya daripada pandangan atas udara, pandangan daripada atas gunung, kita perlu lihat market ni, condition ni bagaimana. Ni Abang Jamal tahu ni. Power Abang Jamal ni. Saya dah jumpa Abang Jamal semalam. Power betul. Ya, Abang Jamal. Okey, nampak keadaan itu. Sama juga macam 27 Disember. Ada HSJ, shadow. Dia dibalas dengan HSJ TKT. Nampak tak? Itu bukan market repair tu. Dah exit port. Dia dah exit port ke sell. Kemudian dibalas dengan HSJ TKT ke buy. Itu bukan market repair. Sebab apa? Bila exit port ni memang kita mahukan kita trade di market repair. Tetapi kita perlu jelas bentuk apa yang market repair, bentuk apa yang bukan market repair. Dia sebenarnya banyak bentuk market repair. Di exit port sebenarnya banyak bentuk market repair. Bentuk-bentuk yang menukarkan perjalanan ni jarang-jarang. Tetapi yang jarang-jarang ni, kalau kita terlepas pandang, kita tak detail kan, inilah yang menyebabkan kita margin call. Saya terus terang je. Inilah yang menyebabkan, sebab kita overconfident. Ini market repair. Padahal kita tak jelas bentuk marketnya bagaimana. Forex ni asalnya kita memang kena detailkan, kemudian baru kita balik kepada asas semula. Itu je. Pada permulaan ni kita tidak ada apa-apa. Katakan begitu. Okey. Kita belajar ni dengan trade kefahaman, dengannya HH1-nya, dengannya HHT, HSJ, kita detailkan keadaan. Detailkan satu persatu, kita asingkan satu persatu. Dan sampai satu peringkat, kita melihat asas semula. Daripada asas ini, asas yang telah ada advance. Pembelajaran, dah ada advance knowledge dah dalam kepala kita. Kita trade berdasarkan asas-asas sahaja. Jadi, bila kita lihat perjalanan exit port, contohnya pada 24 Januari ini, ada HSJ shadow. HSJ shadow ni, kalau kita lihat dari segi kedudukan, di 24 Januari, saya tak screenshot dah. Di 24 Januari, dari segi kedudukan dan masa, kita nampak dia batal untuk putar arah. Tetapi, tiba-tiba dia dibalas semula dengan HSJ TKT. Jadi, dia valid untuk putar arah. Nampak tak? 27 Januari tu, 2014, dia dibalas semula oleh HSJ TKT. Jadi, bila ada HSJ shadow, isyarat akhir, okey, kita perlu lihatlah. Pertama tadi, kita lihat kedudukan. Kita lihat, gandingkan dia dengan masa. Okey, kita nampak, ini isyarat valid. Jadi kita tunggu. Jangan ada TKT. Kalau ada TKT, kita kena ikut. Kita kena ikutlah. Begitu. Nampak keadaan itu. Baik. Yang kedua, selepas pembentukan
HSJ akhir. Okey. Ini isyarat apa? Isyarat sekejap sekejap. Alah, saya terlepas. Yang ketiga, selepas HSJ akhir. Okey, HSJ akhir ni mengikut teori arah HH1, AB ataupun AS lah. AB ni akhir by, AS ni akhir sel. Begitulah. Kita cuba mudahkan dalam bentuk kod sahaja. Selepas HSJ akhir, terdapat HSJ awal. Okey, yang songsang. Nampak HSJ akhir ni katakan HSJ akhir sel AS ya. Kemudian tiba-tiba terbentuk HSJ awal yang songsang. Katakan ada HSJ akhir, HSJ volume, tiba-tiba ada HSJ TKU dominant. Jadi dia dah bergabung dengan HSJ awal yang songsang. Kemudian ada HSJ penyambung yang menyambung perjalanan songsang tu dia sama arah. Jadi ini menjelaskan bahawa HSJ akhir yang berlaku itu adalah valid. Mudah je. Bila dia complete teori arah HH1, sudah tentu isyarat HSJ akhir sebelum itu bukan lagi isyarat. Dia menjadi betul-betul valid. Okey, nampak keadaan itu. Kerana apa begitulah keadaannya. Nampak yang ini ramai dah tahu keadaan ini sebab ini banyak yang mudah untuk putar perjalanan dengannya selepas berlaku complete teori arah HH1 begitu. Mudah je. Mudah je. Kita mudah-mudahkan je. Okey, nampak Kemudian rakan-rakan, kita tak banyak masa. Kita cuba terus kepada isyarat yang isyarat batal. Kita terus pada isyarat batal tadi saya dah hantarkan ke Pak Ringo isyarat batal tu Nampak ada dua tapi sebenarnya ada lagi tu. Saya bendanya duduk di dalam nota di rumah ada saya buat catatan tapi tak apalah, kita berperingkat berperingkat. Kalau rakan-rakan yang jenis mengumpul tu dia akan cari hint akan cari peluang-peluang untuk dapatkan isyarat-isyarat apa ciri-ciri market begini Okey, kita cuba lihat HSJ akhir isyarat isyarat batal yang pertama, dia bila isyarat batal dia berbalik belakang daripada isyarat valid lah. Yang pertama tadi yang mana sehingga akhir US hari semasa yang terdapat HSJ akhir, close market hari semasa lebih low daripada HH1 low semalam. Okey, ini isyarat. Okey. Senang kata bila berlaku HSJ akhir sel, katakan HSJ volume sel, tiba-tiba dia close market hari itu lebih low daripada HH1 low semalam. Sehingga akhir US open. Bermakna itu isyarat batal untuk menjadi menjadi isyarat akhir HSJ. Dia baru isyarat. Dia kadang-kadang tu macam tadi lah, dia boleh keluar HSJ TKT. Okey, dia boleh keluar TKU dominant kadang-kadang hari esoknya dia buat HSJ laut tenang. Okey, dia naik semula ke atas, dia tolak sedikit market, masuk semula dalam keadaan itu dan dia bersambung dengan HSJ laut tenang. Dua laut tenang HSJ yang sama arah ke melawan arah songsang. Boleh jadi juga begitu. Jadi kita perlu lihat keadaan-keadaannya yang menyebabkan HSJ akhir ini batal ataupun valid. Dalam satu condition lagi mengikut ini, manakala sebaliknya lihat yang nombor satu tu manakala sebaliknya lebih high daripada HH1 high semalam. Katakan market buy
Okey. Dia buat HSG volume pada hari semasa. HSG volume buy lah menunjukkan isyarat akhir. Kemudian sehingga akhir US Open hari semasa tu, dia lebih high daripada H1 high semalam. Ini sebenarnya menunjukkan market kategori exit port. Sebenarnya saya nak mengatakan begitu. Dia kategori market exit port. Market exit port ni, kita perlu jelaslah. Banyak kali HSG volume. Banyak kali HSG volume, HSG shadow. Bila kedudukan marketnya di exit port, dia tidak valid. Dia sering disambung-sambung oleh HSG penyambung. Dia sering disambung oleh TKT yang sama arah exit port. Nampak keadaan itu? Dia sering bersambung-sambung dengan market repair. Lepas repair bersambung, lepas repair bersambung. HR lah. Nampak keadaan itu? Itu je. Itu je. Yang penting kita tahu keadaan itu. Okey, lihat yang kedua. Ini yang saya katakan tadi. Selepas pembentukan HSG akhir, okey, katakan hari ini ada HSG akhir, hari semasa. Hari esoknya di akhir US membawa ke awal Tokyo, market disambung oleh HSG penyambung. Contoh situasinya ialah HSG akhir sell dan kemudian disambung oleh HSG laut tenang dengan arah sell. Maka batal lah isyarat akhir. Begitu. Mudah je. Nampak keadaan itu. Nampak keadaan itu yang mudah kita cuba mudahkan keadaan. Jadi rakan-rakan, apabila ada isyarat akhir ini, kita perlu lihat situasi lah. Volume maksimum berulang. Kalau saya seringkan pada volume maksimum berulang dengan bentuk market. Bentuk market kita lihat dari semua sudut. Sebab itu ada masa-masa rakan perhatikan ada tempat yang saya berjaya. Ada tempat yang saya berjaya entry di HSG akhir yang berada di bawah sekali untuk saya entry buy. Tapi sebenarnya tempat-tempat yang ini tempat yang amat risiko, saya cakap terus terang saja. Tempat HSG akhir untuk kita balas songsang selagi tidak nampak isyarat yang jelas untuk tukar perjalanan. Tempat-tempat begitu sangat songsang. Sangat songsang pula, sangat risiko. Dia sangat berisiko. Kita perlukan banyak kita perlukan banyak analisis. Kalau dia macam matematik lah. Dia macam matematik. Maklumlah, saya pun selain daripada jurusan agama, saya pun jurusan matematik juga. Okey, dia macam matematik. Kalau kita terlepas satu formula itu, kita terlepas pandang, jawapannya akan berlainan. Begitu. Nampak keadaan itu. Jadi rakan-rakan, sebelum saya mengakhirkan muzakarah pada malam ini, saya nak tunjuk contoh-contoh HSG akhir dengan isyarat batal. Saya nak tunjuk Okey. Garisan warna putih dengan garisan warna tomato tu menunjukkan isyarat batal. Manakala garisan berwarna kuning itu menunjukkan isyarat valid. Ada tempat-tempat yang saya terlepas nak tunjukkan pada rakan-rakan tadi. Anak panah warna putih menunjukkan isyarat batal. Anak panah warna kuning menunjukkan isyarat valid. Warna pangkah warna putih menunjukkan isyarat batal. Warna pangkah warna kuning menunjukkan isyarat valid. Mudah saya tunjukkan petunjuk begitu pada rakan-rakan. Jadi rakan-rakan, cuba lihat saya dah hantar beberapa tadi beberapa pada rakan-rakan.
tentang ada yang batal, kemudian ada yang nampak warna kuning tu valid lah. Warna kuning tu valid. Okey, cuba lihat pada market. Cuba lihat pada market 14 Oktober dalam screenshot yang mula-mula tu yang saya hantar baru-baru tadi Okey, nampak tak ada HSJ volume. Dari sini kita nampak dia close dia dari segi isyarat kedudukan dan masa, close dia lebih low daripada H1 low semalam. Cuba lihat perjalanan market ni sell sebelumnya itu dia buat sell, kemudian pada 14 Oktober ada HSJ volume dan close market 14 Oktober itu lebih low daripada H1 low 13 Oktober yang saya buat garisan putih itu. Jadi dari segi kedudukan dan masa, ini ialah isyarat batal kerana apabila berlaku begini, market lazimnya dia boleh turun lagi. Tapi perlukan HSJ penyambung biasanya untuk turun. Jadi kita faham mengapa market ini tidak turun. Tapi dia turun pada hari yang ketiga selepas itu, 16 Oktober tu dia turun. Sebab apa? Ada HSJ penyambung. Dia padahal sedangkan dah ada HSJ akhir sell. Tiba-tiba ada lagi HSJ laut tenang dengan arah sell. Jadi itu sebenarnya menunjukkan market menyambung. Mudah je keadaannya begitu Jadi isyarat market ni berlaku, kita tak boleh nak terus predict kita tak boleh terus andaikan Walaupun kita tak boleh andaikan, tetapi dengan bentuk market yang berlaku, kita secara sedar atau tak, kita dah nampak dalam minda kita. Ada petunjuk dalam minda kita. Tambahan lagi, sekiranya rakan-rakan perhati, perjalanan HH1 ini daripada sebelumnya yang melibatkan pot ni, semuanya sell. Nampak tak keadaan itu? Jadi untuk exit pot ke buy belum ada lagi. Kalau kita kecilkan chart, kita nampak lah. Itu nanti saya cerita kemudian ini perjalanan HH1 tu saya ada dah ceritakan sebelum-sebelum ini pada 13 Januari baru-baru ini saya ada cerita kalau rakan-rakan take note yang itu, insya-Allah tidak akan apa orang panggil? Tidak akan tertipu dengan market. Begitu insya-Allah. Okey, boleh nampak okey, cuba lihat lagi gambar yang kedua Gambar kedua yang saya hantar tu market berapa hari bulan tu. Market selepas HSJ volume tu market pada 17 Oktober cuba perhati Pada 17 Oktober ada HSJ volume. Bila kita tandakan H1 high semalamnya 16 Oktober. Okey. Semalam pun ada juga HSJ volume. Nampak tak? Market ni sebenarnya dia kita perlu lihatlah keadaannya bagaimana. Kita perlu biasakan mata kita. Okey, ini isyarat HSJ volume batal kerana apa? Sehingga akhir US. Batal ni maksud saya batal dari segi kedudukan dan masa. Dari segi kedudukan dan masa. Maksudnya bila batal ni dia akan sambung perjalanan lah. Kalau valid dia akan putar perjalanan. Dia akan putar arah. Rakan-rakan perlu tahu lah dalam minda itu. Bila kata HSJ volume batal dari segi kedudukan dan masa, dia akan sambung perjalanan. Kalau dia valid, dia akan putar arah. Biasanya putar arah ni perlukan HSJ awal. Itu je balik-balik. Balik-balik kita susur jalan yang jauh-jauh balik ke pangkal jalan juga. Kerana apa? Asas itu kita mesti kuat. Asas itu kita jangan jadikan asas itu duri kepada kita. Begitu. Nampak ya? Okey, baik. Cuba lihat tadi 17 Oktober dari segi kedudukan dan masa dia batal. Batal ni bermaksud dia close di atas H1 high semalam sehingga akhir
US Open 17 Oktober. Dan nampak market terus ke atas, ya. Tetapi nampak market hari semalam tu, itu cerita lain pula. Market buat port. Kita dapat jelas market ni untuk turun semula pada 2 hari selepas itu. Apabila ada SSJ Laut Tenang. Nampak tak? SSJ Laut Tenang. Okey. Nampak keadaan itu SSJ TKT. Nampak keadaan itu contoh saya nak tunjukkan. SSJ TKT dengan arah sell pada 21 Oktober. Jadi kenapa kita tahulah market ni sell kerana apa? Dan kita nampak sebelum ni exit port ke arah buy. Tiba-tiba ada pula exit port ke arah sell. Market ni secara berterusan, yang pertama exit buy, yang kedua exit sell. Jadi sebenarnya market ni membuat satu port yang besar. Mudah kita nampak. Tapi saya tak mau cerita lagi bahagian tu. Saya dah cerita dah perlahan, ramai dah rakan-rakan yang tahu. Boleh lihat dalam Google Drive ke apa, fahamkan perkataan ni. Okey, baik. Kita cuba lihat lagi pada 30 Oktober. Dalam screenshot tu pada 30 Oktober, garisan warna tomato. Warna tomato. Garisan tu garisan HH1 high. Okey. Pada 30 Oktober itu, ini isyarat batal. Isyarat batal dari segi kedudukan. Dan masa, nampak tak? Ada HSJ volume. Ada HSJ volume di 30 Oktober. Sehingga akhir US 30 Oktober, market berada di bawah HSJ1 low. Menunjukkan isyarat valid dari segi kedudukan dan masa. Tetapi dari segi gabungan dengan HSJ penyambung di hari selepasnya dengan arah buy. Nampak tak? Di 31 Oktober. Ada HSJ penyambung dengan arah buy. Menunjukkan HSJ volume semalam itu batal. Batal untuk menjadi isyarat akhir. Nampak tak keadaan itu? Nampak Sekiranya dia valid, dia perlukan HSJ awal untuk arah sell. Untuk perjalanan sell semula. Tetapi market disambung oleh HSJ penyambung. Ada dalam saya punya tadi dalam saya punya catatan tu pada rakan-rakan. Nampak keadaan itu. Okey, jadi cuba lihat lagi pada 11 November 11 November itu ada isyarat. Ada isyarat HSJ volume. Akhir US tu yang mana dia lebih high daripada HSJ1 high semalam. Ini market exit port lah ni. Ini sebenarnya isyarat batal. Walaupun market sell selepas itu, kita tahu sell itu sell repair. Tidak ada HSJ Laut Tenang dengan arah sell. Tidak ada HSJ Laut Tenang dengan arah sell. Tiba-tiba di 12 November tu, dia buat HSJ Laut Tenang dengan arah buy. Jadi dia menyambung perjalanan. Nampak Dari segi kedudukan dan masa, jelas HSJ volume di 11 November adalah batal. Anak panah warna putih tu batal. Nampak keadaan itu. Cuba lihat lagi pada 14 November. 14 November, cuba lihat apa HH1 high 13 November. Okey. 14 November tu ada HSJ volume. Okey. Ni market exit port lah ni. Ni market exit port. Okey. Ada HSJ Laut Tenang. Okey, pada 14 November sebelum HSJ volume Okey. Dan close je 14 November itu dia lebih high daripada HH1 high 13 November hari sebelum. Jadi ini menunjukkan isyarat batal. Menunjukkan isyarat batal. Tapi sebenarnya market ni kuat untuk sell. Sebenarnya market ni kuat untuk sell sebenarnya.
tapi dia tidak ada enjin penyambung untuk sel. Di 17 November tu ada TK HSJ, TKU dominant ni. Selepas gap tu lebih kurang. Nampak tak? Tapi lepas tu dia memang sel. Tetapi selepas HSJ, dia buat HSJ laut tenang tu, dia buat arah buy semula. Jadi tidak ada HSJ penyambung. Jadi menunjukkan market dari segi ini masih lagi menunjukkan ke arah HH1 buy. Cuma bila kecilkan market kita nampak lah. Sebelum tu pot dengan exit buy. Tidak. Dalam perjalanan HH1 buy, pot yang exit ke sell sangat susah. Senang je begitu. Kita cuba senangkan keadaan. Sebab apa kita nampak? Kita nampak sifat market. Untuk arah HH1 buy, bukan arah HH1 buy. Arah HH1 buy ni berdasarkan teori arah HH1. Tapi bila kata perjalanan HH1 buy yang melibatkan pot kepada pot itu, sering kali exitnya ke arah buy. Semua pot exit ke arah buy. Dia susah nak exit ke arah sell. Jadi bila keadaan sifat begitu, kita boleh kenal pasti berapa kali keadaan ini, bagaimana kita menentukan. Kan gitu. Okey, rakan-rakan. Jadi saya fikir saya dah terlajak masa lebih 2 jam. Susah juga nak menerangkan secara detail. Nantilah ada masa-masa nanti kita sambung-sambung lagi insya-Allah. Sekiranya diberi kelapangan lah begitu. So, apa yang kurang, apa yang tidak memuaskan hati rakan-rakan itu, saya mohon maaf lah ya. Dari hujung rambut ke hujung kaki. Semoga muzakarah ini memberi manfaat kepada rakan-rakan yang saya amat hormati lagi kasihi sekalian. So, apa-apa pun saya ni tidak ada apa-apa. Sekadar mungkin sekadar untuk memudahkan rakan-rakan. Begitu. Niat saya sememangnya ingin memudahkan rakan-rakan. Begitu. Jadi, akhir kata lah. Akhir kata segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaannya. Kita ini manusia. Dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Go to impossible. Jumpa lagi.